الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi bersama-sama memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama memulakan kuliah maghrib kita pada malam yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca As-Sab'ul Mathani Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastawdi'uhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Fa amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatankuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Sekali lagi kita diberikan kesempatan waktu untuk bersama-sama cuba membicarakan sebahagian daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba untuk membaca, kita cuba untuk meneliti, kita cuba untuk meyakini. Dalam keadaan tiba-tiba dalam 2-3 hari ini masing-masing kembali membicarakan berkenaan suatu kumpulan. Kumpulan ni nama dia bagus, Jamaah Al-Quran. Rasa-rasa macam pencinta Al-Quran, agak-agak macam pejuang Al-Quran. Namun begitu, dia macam Sisters in Islam ni lah. Sounds nice kan? Sisters in Islam nampak macam wanita-wanita yang cuba untuk memperjuangkan Islam. Maka dimunculkan kembali dalam keadaan pelopor kepada gerakan ataupun aliran ini. Diklaim bahawa dia telah berumur 80 tahun, Kasim Ahmad. Mungkin kita pernah baca lama dah tak membincangkan berkenaan Kasim Ahmad ni. Sekira-kira mungkin dalam 20 tahun mungkin. Saya kira zaman saya kecil-kecil dulu dah pernah muncul dah watak ni, Kasim Ahmad, yang pada waktu tu bukan setakat Kasim Ahmad, tetapi ada juga watak lain yang bukan sekadar mendukung dan melakukan gerakan Jemaah Al-Quran ini, tetapi lebih daripada itu, dia dapat untuk menghasilkan satu Al-Quran versi Melayu. Nama pun dia terjemah je, Al-Quran kepada bacaan. Bacaan, so the whole context, the whole text yang ada dalam bacaan ni adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quran juga, dengan terjemahan, dan cuba untuk menyamakan bahawa kalau baca hak Melayu tu pun adalah sama macam baca yang di dalam bahasa Arab. Maknanya kalau satu huruf dalam kitab bacaan dia tu, dia akan dapat fadilat dan juga kelebihan yang sama. Dan tak mengapalah pada terjemahan. Tak salah untuk menterjemahkan Al-Quran, bukan setakat dalam bahasa Melayu, bahasa Cina pun ada, bahasa India pun lama dah
lebih awal daripada bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun ada, Jerman, Turkish dan seumpamanya. Namun begitu, i'jazul Quran memang akan merujuk kepada sebab Al-Quran itu bukanlah kepada mushaf yang kita tengok, tetapi i'jaz Al-Quran itu adalah pada kalam Allah. Kalam Allah, bukan pada tulisannya, bukan juga pada mushaf yang kita letakkan, biasa kita susun ni mushaf ni, bukan kepada mushafnya. Ya, kita perlu untuk menghormati mushaf ni, dengan sebab di dalamnya ditulis ayat-ayat Al-Quran. Ini dalam bab adab menghormati Al-Quran. Namun begitu, the exact Al-Quran adalah pada kalamnya, yang memang bukan pada tulisan, tetapi pada kalam Allah yang diungkapkan, yang dilafazkan, yang dibaca, yang pastinya dia tak boleh untuk disamakan bila mana dia diterjemahkan. Bila diterjemahkan, dia tiada unsur i'jazul Quran pada ayat yang berkenaan. Ia adalah sekadar untuk membantu pemahaman kita. As simple as, contohnya, bila disebut Yasin, bila sebut Yasin, kita terjemahkan apa dia? Tak mampu kita nak terjemahkan, sebab itu adalah di antara gambaran-gambaran, tanda-tanda i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran ini yang tak boleh untuk difikirkan dengan kemampuan akal manusia. Namun begitu, golongan anti hadis ni, dia bukan setakat anti hadis, malah mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW, even syahadah yang kedua ni adalah penambahan. Maknanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak sampai ke peringkat dia mendakwa sebagai mendewakan. Sedangkan kalau betul-betul baca Al-Quran, dia bukan ungkapan manusia, tapi Allah yang menyebut. Yang kita dengar setiap kali khutbah Jumaat kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukannya ini masalah mungkin tak baca Quran sungguh-sungguh ni, ataupun baca Al-Quran sekadar rely kepada terjemahan sahaja, maka menyebabkan entah bagaimana, apa kebencian ataupun masalah yang dihadapi. Dan bila melihat kepada even bahagian kedua daripada syahadah, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga ada pertikaian padanya. No wonder lah kalau cuba untuk mempertikaikan lagi dengan approach yang sama yang diambil oleh para orientalis. Sebab orientalis, dia mempelajari, ini orientalis yang memang sasaran utamanya adalah untuk mencari ruang-ruang kalau ada yang boleh untuk dipertikaikan. Maka antara approach yang diambil oleh mereka, boleh baca kitab, buku-buku yang dikarang oleh para orientalis untuk menimbulkan keraguan ini adalah pada hal yang membabitkan chain of narrators. Argumen yang dikemukakan adalah bagaimana mungkin kita boleh untuk rely kepada suatu sumber yang ditulis kira-kira selepas 500, lebih daripada 500 tahun kewafatan Nabi SAW. Mana mungkin, kata mereka, mana mungkin? Sebab mereka approach hal yang berkait dengan metodologi ataupun disiplin hadis ini dengan akal fikiran kita, akal fikiran manusia semata-mata. Maka memang timbul keraguan. Memang boleh untuk menimbulkan keraguan ni, even di kalangan umat Islam yang macam jamaah Al-Quran ini berasa ragu, berasa sangsi. Dan jangan pelik kalau sisters in Islam pun tak lama lagi keluarkan statement yang menyokong ayah pen, tunggu masa je lah. Dan mungkin mengemukakan pula pandangan yang lain, pemikiran yang tersendiri pula. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mengambil pengiktibaran dengan menyamakan
kita dan mereka perlu juga untuk melihat bagaimana disiplin kita belajar, bagaimana disiplin kita mengaji dengan disiplin umat yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang terdahulu. Nak menunjukkan bagaimana detailnya chain of narrators. Kalau kita baca, kita dah baca beberapa hadis sebelum ni kan. Kita tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak ingat kita punya silsilah keturunan pun, berapa lapis yang kita boleh paling ingat? Siapa boleh ingat lebih daripada 5 lapis? Ni kira brilliant dalam zaman umat ni. Tu biar saya pun sampai ke nenek moyang. Ni silsilah ni, keturunan. Sebab kita memang pendekatan kita kurang dari sudut itu, dari sudut memorization, dari sudut cuba untuk menghafal. Maka tidak pelik kalau diambil logik semasa, macam tak logik boleh hadir, ataupun boleh untuk kita bergantung kepada sumber yang berkait dengan hadis ini. Namun begitu, para ulama yang terdahulu membuktikan kepada kita, mereka boleh untuk membuktikan tiada yang terputus, terutamanya hadis-hadis yang dirujuk sebagai hadis mutawatir dan juga hadis sahih. Malah Al-Quran sendiri macam mana boleh sampai kepada kita juga melalui tariq, jalan yang disebut sebagai jalan mutawatir, tariqut tawatur. Means that, apakah yang dimaksudkan dengan tariq at-tawatur ini? Adalah suatu jalan di mana almost impossible untuk berlaku penipuan, kekurangan, pengurangan pada mana-mana ayat ataupun mana-mana surah. Dengan sebab dia bukan sekadar disampaikan oleh seorang kepada seorang yang lain, tetapi pada setiap peringkat itu memungkinkan. Kalau tariqut tawatur, yang mutawatir ni, hadis ada yang mutawatir, dan Al-Quran jelas memang mutawatir. Maknanya pada satu peringkat sahabat ini, lebih daripada satu bilangan, mungkin lebih daripada 10 orang, mungkin lebih daripada 20 orang mengungkapkan, meriwayatkan, menyampaikan ayat yang sama. Itu Al-Quran. Begitu juga dengan hadis. Antara hadis yang mutawatir adalah juga termasuk hadis bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita solat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau pergi Turki katakan, kita tak akan jumpa orang solat yang sangat pelik berbanding dengan kita. Kadang-kadang kita jumpa, contohnya ada orang waktu tahiyat dia pusing. Ini bukan pergerakan yang fundamental, bukan rukun. Memang ada yang menyebut bahawa Tok Guru dia ajar mungkin dengan pergerakan yang macam tu dan tidak membatalkan solat, sebab dia bukannya bergerak angkat tangan ataupun sebagainya, just menggerakkan dalam keadaan berpusing. Apa lagi yang pernah kita jumpa yang agak pelik-pelik, yang lain daripada amalan kita? Contohnya mungkin adalah kunut, bacaan kunut waktu subuh. Itu pun di peringkat kita tidak pernah menyatakan bahawa kunut itu adalah rukun solat, betul? Kita akan menyatakan dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai sunat ab'am, sunat yang besar lah, sunat yang berat. Maka dengan sebab itu, kalau ditinggalkan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, disunatkan, tidak juga diwajibkan, disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi. Maknanya kita boleh tengok bagaimana antara hadis yang jelas-jelas seumpama ini, bila mana Nabi SAW ajarkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu wahai para sahabatku sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan solat. Maka semua orang Turki, orang Arab, orang even Syiah sekalipun, walaupun ada pertikaian,
dia ada takbir dia beberapa kali kan, tapi takbir dia still Allahu Akbar. Dia tak jadi hidup Syiah, tidak. Maknanya di sana, even yang kita rasa agak jauh daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah pun masih menggunakan cara melaksanakan solat yang sama. Maknanya di sini ia disampaikan melalui para sahabat. Of course, para sahabat semua solat ikut Nabi kan. Maka sampai kepada anak mereka, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para ulama yang sudah sampai kepada kita pada hari ini, adalah di dalam bentuk yang almost sama, identical dari sudut pelaksanaan solatnya. Walaupun kadang-kadang ada yang menyatakan perlu, contohnya waktu takbiratul ihram, angkat tangan, menyamai sini bahu, bahu. Ada yang menyatakan tidak mengapa kalau angkat tangan rendah daripada itu. Maknanya ada perbezaan pada perkara-perkara yang ranting, yang bukan rukun solat, tetapi secara mutawatir semua sekali akan mengerjakan fardu dan rukun yang sama. Begitu juga dengan ibadah haji. Ibadah haji, semua orang haji ke Makkahul Mukarramah, mengerjakan haji dengan Kaabah Al-Musharrafah sebagai the central point untuk ibadah haji yang berkenaan, termasuklah dengan tempat wukuf dan seumpamanya. Semua sama. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita akan tengok bagaimana para sahabat, para tabi'in dan seumpama cukup halus dan teliti di dalam menyampaikan riwayat ini. Kita tak boleh berfikir secara logik kita pun sukar untuk menyamai mereka. Maka sekurang-kurangnya kita perlu mengucapkan terima kasih dan appreciate efforts yang ditunjukkan oleh mereka. Tanpa internet, tanpa WhatsApp, tanpa Facebook, mereka boleh untuk menghasilkan, dan secara jujur mereka membahagikan pula antara hadis yang mutawatir tadi yang memang sama sekali tidak boleh untuk dipertikaikan. Hadis sahih pula ada syarat-syarat yang membabitkan hadis sahih yang bagaimana, syarat hadis hasan yang bagaimana, syarat hadis dhaif yang bagaimana. Malah ada hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang ditolak, hadis maudhu', hadis palsu. Begitu sekali detailnya mereka buat clarification untuk memastikan keaslian, kesahihan satu-satu hadis daripada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita baca buku, kita boleh terima tanpa chain of narrators pun. Contohnya kita baca buku katalah mereka yang suka untuk mengkaji bab pemikiran, mungkin baca Das Kapital, Karl Marx kan. Kita tak sibuk pun untuk menyatakan ataupun mempertikaikan ada tak chain of narrators ni, dan kita terima bahawa ini Karl Marx yang menyebut. Bila ulama Islam telah membuktikan bahawa mereka bukan sekadar bersandarkan kepada penulisan-penulisan yang tertentu, tetapi membuktikan secara saintifik bahawa ini bukti, ini autentik, dan ini benarnya apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan sekali lagi, kalau mereka yang membaca Al-Quran secara sebenar-benarnya, maka dia akan jumpa apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang merujuk kepada apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah sesuatu perkara yang direka cipta untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kata Allah, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menuturkan sesuatu, bercakap sesuatu berdasarkan kepada hawa nafsu, melainkan segala apa yang disampaikan itu adalah suatu perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah sebut lagi, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum antahu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengajarkan kepada kita apa yang didatangkan oleh Nabi SAW, kamu kena ambil. Ini kata Allah, ayat Quran. Dan apa yang ditegah oleh Nabi SAW ke atas kamu, maka hendaklah kamu menghentikan ataupun menegah perbuatan yang berkenaan. Maka ini merupakan suatu penegasan. Kalau sungguh mereka yang membaca Al-Quran, tetapi mereka yang mungkin baca sebahagian daripada Al-Quran, tetapi telah berasa mula mengeluarkan pandangan Al-Quran, penafsiran Al-Quran perlu untuk dinilai semula, saya akan mencadangkan belajar Al-Quran dulu. Bukan nak, memang kita suka nak buat curriculum review, nak buat review buku sana buku sini, tetapi untuk Al-Quran kena belajar dulu Al-Quran. Dan kemudian mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran, belajar asbabun nuzul antaranya. Ulumul Quran ni luas, termasuklah kita melihat kepada sebab-sebab penurunan ayat Al-Quran. Ada ayat yang mansukh, ada ayat yang nasikh, ayat yang dimansukhkan dan ayat yang memansukhkan. Dan ada panduan-panduan, semua tu perlu untuk dipelajari, dan kemudian baru boleh untuk buat cadangan, katakan, untuk menilai. Sekiranya menilai itu di dalam pengertian cuba untuk memperkasakan dan bukannya untuk mempertikaikan ataupun menolak, melainkan memang sungguh jelas nyata kalau ada kepalsuan di sana yang pastinya almost impossible. Kalau ada keraguan-keraguan dalam membincangkan berkenaan Al-Quran maupun hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita berbalik kepada pengajian hadis Sahih Bukhari ini. Dan dalam hadis Sahih Bukhari sememangnya telah ada kajian-kajian yang terkini yang menyenaraikan. Dalam Sahih Al-Bukhari ini juga ada yang disebut sebagai hadis-hadis dhaif. Tak salah untuk kita buat kajian hal-hal yang berkenaan, sebab in principle hadis dhaif bukanlah hukumnya untuk ditolak ataupun ditentang, tidak. Tetapi kadang-kadang sesuatu hadis itu darjatnya menjadi hadis dhaif adalah dengan sebab ada kekurangan-kekurangan yang tertentu yang didapati pada salah seorang daripada periwayat hadis. Contohnya, kekurangan ni tuan-tuan muslimin dan muslimat bukan tahap menyelewengkan duit rakyat, tidak. Tetapi kekurangan ni contohnya adalah seorang, contoh yang biasa dibincangkan dalam pengajian ilmu hadis adalah seorang perawi hadis ni, dia pengembala kambing dan kemudian dia mengacah-ngacah kambing dia untuk makan, nak bagi makan rumput. Itu pun telah dianggap sebagai kekurangan yang boleh merendahkan martabat periwayat hadis. Antara contoh lain adalah pada zaman yang berkenaan adalah sesuatu yang dianggap aib. Aib ni kira memalukan, ataupun tidak sepatutnya dilakukan oleh para ulama adalah makan tepi jalan. Makan dekat warung-warung tepi jalan. Jangan salah sangka, kalau yang jual burger ke apa semua itu tak apa, teruskan perniagaan tuan-tuan muslimin dan muslimat, ataupun ada restoran. Tapi uruf pada zaman para ulama yang silam ini adalah suatu perkara yang mengaibkan kalau sekiranya pergi makan dekat tepi jalan. Dan ia menyebabkan ada hadis-hadis yang direndahkan ataupun di-downgradekan daripada hadis yang hasan kepada hadis dhaif, dengan sebab-sebab yang berkenaan, dengan sebab ada kekurangan sikit yang bukan ke peringkat penyelewengan, bukan penipuan. Maka dengan sebab itu ada sebahagian daripada mazhab ataupun sebahagian daripada para ulama yang menerima hadis dhaif bukan untuk perkara-perkara yang membabitkan akidah,
tetapi pada perkara-perkara yang membabitkan galakan, fadilat, perkara-perkara yang kadang-kadang disebut sebagai hikmah dalam melakukan sesuatu, dalam pengamalan sesuatu ataupun seumpamanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, namun begitu saya dari sudut yang positif, saya melihat ia adalah wake up call. Bila keluar idea-idea yang seumpama ini, sebenarnya suatu galakan ataupun suatu desakan kepada kita bersama untuk mendekatkan lebih-lebih lagi diri kita kepada pengajian-pengajian hadis Nabi SAW. Kalau tiba-tiba dia keluarkan pula, ini baru mengeluarkan dia punya idea ni. Kalau tiba-tiba dia keluarkan pula satu hadis, macam hadis yang panjang ni kita nak baca ni, hadis yang ke-6 ni, hadis panjang, hadis panjang daripada Abu Sufyan pula. Kalau dia argue pula, kan Abu Sufyan itu satu ketika dulu merupakan ketua orang musyrikin, betul? Ketua orang musyrikin. Macam mana kita nak jawab? Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini merupakan a wake up call untuk kita mengaji sama-sama, insya-Allah. Okey, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kalau sempat kita baca hadis ni memang panjang. Kalau tengok kepada pages yang berkaitan matannya sahaja, daripada halaman yang ke-9 sampai halaman yang ke-12, maknanya ada lebih kurang 3.5 muka matan sahaja. Bayangkan kalau masuk kepada syarahnya, maka dia akan panjang. Tapi tak mengapa, sekurang-kurangnya kita akan tengok ada juga hadis yang diriwayatkan melalui menceritakan perihal Abu Sufyan. Hadis ni kalau kita mungkin boleh bahagikan, mungkin hari ini kita sempat baca awal sahaja beberapa maklumat berkenaan tentang hadis ni. Sebagaimana biasa, kita akan mulakan dengan melihat kepada aspek periwayatan. Okay? Haddatsana Abul Yaman, halaman yang ke-9. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu anna Aba Sufyan bin Harb, ni Abu Sufyan, akhbarahu anna Hirakla adalah Heraklius. Kadang-kadang orang tulis Hercules, yang betulnya adalah Heraklius, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Hirakla. Arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy wa kanu tijaran bisyam, sepatutnya bisyam, fil muddah allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kuffar Quraisy fa'atauhu wa hum bi Iliya. Baca sampai sini dah pukul 8.35 ni. Kita tengok kepada siapa yang terlibat di dalam menyampaikan hadis ini. Daripada perawi-perawi hadis, daripada para sahabat sampailah kepada Al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari mengambilnya daripada Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', dan kemudian dia menyebut telah menyampaikan kepada kami, katanya adalah kata Al-Hakam bin Nafi'. Syu'aib telah mengkhabarkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Syu'aib adalah dianggap daripada kalangan Ashabuz Zuhri, maknanya orang-orang yang mengaji dengan Imam Zuhri. Kita dah baca sebelum ni Az-Zuhri, beberapa kebanyakan hadis Bukhari ini kita akan tengok nama Az-Zuhri ini, iaitu Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis, tok guru kepada Al-Imamul Bukhari. Maka hadis ini Al-Hakam bin Nafi' kata disampaikan melalui Syu'aib. Syu'aib ini iaitu Ibnu Abi Hamzah.
Dinar Al-Himsi. Syuaib merupakan orang Hims. Hims ni bahasa sekarang Homs. Kita baca pasal Syria kan, ada bahagian dia ada Halab. Halab is Aleppo, dan bahagian bawah dia adalah Homs, ataupun dalam bahasa Arab dirujuk sebagai Hims. Jadi Syuaib adalah orang Hims, orang Syria. Kita tengok bagaimana lingkungan perawi-perawi hadis ni daripada pelbagai angle, pelbagai sudut. Ada sebahagian daripada mereka duduk di Mesir, ada sebahagian daripada mereka duduk di Syria, ada sebahagian daripada mereka duduk di Iraq, dan ada sebahagian daripada mereka merantau sampai ke perbatasan Turki. Ini adalah bagaimana gerakan-gerakan ataupun bagaimana penyampaian ilmu ni memang tersebar luas. Dan Syria antara tempat-tempat hatta sampai sekarang pun. Maknanya zaman moden di Syria merupakan antara tempat pengajian yang ulung. Selain daripada Jami' Al-Azhar, Jami' ataupun Jami'ah Dimashq, University di Damaskus merupakan di antara tempat-tempat yang banyak simpanan-simpanan yang sampai hari ini antara perkara yang sangat-sangat menyedihkan dan memilukan dalam konteks Syria bila berlaku perang, bila berlaku pengeboman di sana sini adalah kehilangan sumber-sumber ilmu, kitab-kitab, hazanah-hazanah yang sangat hebat yang pernah ditinggalkan oleh ulama-ulama di belah Syria ni. Sebab Syria antara wilayah yang awal, zaman sebelum ni disebut sebagai wilayah Asyam. Sebab tu dalam hadis ada sebut tadi Asyam. Dalam bahasa Inggeris biasa disebut sebagai historical Syria. Historical Syria ni adalah antara tempat yang paling awal dibebaskan. Malah Nabi SAW meletakkan wasiatnya, meletakkan pesanannya. Antara pesanan Nabi yang terakhir adalah bagaimana Nabi minta untuk digerakkan satu ekspedisi ke Syria. Ataupun ada yang cuba untuk justifikan bahawa adalah usaha untuk membebaskan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis part of the historical Syria. Maka Nabi SAW minta agar pergi juga ekspedisi yang diketuai oleh Usamah bin Zaid, walaupun pada peringkat Nabi telah mula sakit. Nabi minta, dengan sebab itu antara tindakan awal yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar adalah meneruskan ekspedisi ini, menyempurnakan ekspedisi ini untuk menghantar Usamah bin Zaid dan tentera-tenteranya menuju ke sebelah utara untuk membebaskan Syam. Maka dalam gerakan yang seterusnya oleh Saidina Abu Bakar dan kemudian oleh Saidina Umar menyempurnakan harapan yang berkenaan, Iraq dibebaskan, begitu juga dengan Syam. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini Syuaib di antara anak-anak murid Imam Az-Zuhri yang sangat dipercayai. Bukan setakat Az-Zuhri sahaja, tetapi juga Syuaib anak muridnya yang menyampaikan kepada Al-Hakam merupakan seorang yang sangat dipercayai. Disebut sebagai min asbati ashabi Zuhri, maknanya yang paling sabit, paling kuat ingatan, paling tetap penulisannya, paling kemas penyampaian hadis daripada Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri menyebut bahawa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yang merupakan dari kalangan At-Tabi'in, lapis At-Tabi'in, disampaikan melalui jalan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan daripada Ubaidillah ini menyebut disampaikan daripada Ibnu Abbas, Abdullah ibni Abbas, yang telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Abu Sufyan nama penuhnya adalah Sakhar.
Sakhar bermakna batu. Sakhar ni membezakan antara batu kecil dengan batu besar. Sakhar ni biasanya dirujuk kepada batu yang besar, batu yang besar dan keras. Sakhar bin Harb, ayah kepada Abu Sufyan, adalah perang. Maknanya memang keluarga yang hebat lah ni. Dalam konteks masyarakat Arab pada waktu yang berkenaan, nak menggambarkan determination, nak menggambarkan ketegasan, nak menggambarkan karisma kepimpinan. Dan Sakhar bin Harb, Harb bin Umayyah, Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ini adalah keturunan daripada Abu Sufyan yang kita baca dalam sejarah keturunan Bani Umayyah. Sebab anak kepada Abu Sufyan adalah Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan daripada Muawiyah dia adalah Yazid dan seumpamanya, yang merupakan keturunan yang hebat, keturunan yang dianggap mempunyai leadership quality yang tinggi. Dan kita akan baca lebih mendalam lagi kalau berkesempatan nanti. Kalau tak sempat hari ini, mungkin pada pertemuan yang seterusnya, insya-Allah, bagaimana kalau kita tengok silsilah mereka daripada Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Apa yang tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh detect kat situ? Abdul Manaf, Abdul Manaf adalah ada dalam silsilah Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW dengan Abu Sufyan ni lebih-lebih kurang kita panggil apa? Dua pupu ke? Dua pupu boleh anggap macam tu. Bersatu pada Abdul Manaf. Kalau Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Mana tak jauh. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, datuk Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim dan juga Abdul Syams, dia sepupu Abdul Manaf. Bersatu keturunan Nabi SAW dengan Abu Sufyan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan kalau ditimbulkan persoalan pertikaian berkenaan ambil hadis daripada Abu Sufyan ni, ramai orang menganggap dan melihat bahawa Abu Sufyan adalah watak jahat. Yalah, dia bukan calang-calang orang, dia adalah ketua para musyrikin. Isterinya pula adalah Hindun. Minta maaf kalau ada ibu-ibu yang nama Hindun, dia bukan salah nama tu, tapi Hindun pada waktu itu adalah watak yang memang jahat. Maka seringkali umat melihat kalau Abu Sufyan digambarkan sebagai watak yang kasar, watak yang ganas, watak yang kejam, yang lawan Nabi SAW. Namun begitu ramai yang terlupa bagaimana sebenarnya Abu Sufyan adalah di antara orang yang waktu ini sebelum Islam ni, sebelum ada yang membincangkan tentang keislaman Abu Sufyan ini bila, tapi pada peristiwa pembukaan kota Mekah, dalam keadaan pada waktu itu dianggap Abu Sufyan belum declare lagi masuk Islam. Tetapi apa jaminan Nabi SAW? Dalam ramai-ramai orang, Nabi SAW bagi jaminan siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Maka sebahagian ulama menyatakan bahawa pada waktu yang berkenaan Abu Sufyan sebenarnya telah bersyahadah, telah masuk Islam. Kesimpulan mudahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab apa kita terima hadis daripada Abu Sufyan ini, tidak lain dan tidak bukan Abu Sufyan juga adalah sahabat Nabi SAW. Sahabat yang bukan calang-calang orang, malah kita boleh kata tadi dua pupu ataupun tiga pupu Nabi SAW, saudara Nabi SAW. Dan jangan silap pula bahawa bila saudara ataupun keturunan Nabi SAW sahaja dia maksum. Tidak, yang maksum Nabi. Sebab kadang-kadang ada orang tak semua, dia mengaku bahawa dia ada keturunan Nabi SAW,
maka ia bukan justification. Ia kemuliaan, betul, ia adalah silsilah keturunan yang mulia. Of course, keturunan Nabi merupakan keturunan yang mulia. Namun begitu, ia bukan jaminan bahawa seseorang yang keturunan Nabi SAW maksum. Kalau dia buat silap, still dosa. Kalau dia mengajar perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam, perlu untuk ditolak. Maknanya, kemuliaan dan jaminan yang perlu untuk dipatuhi dan dituruti bukan dengan sebab keturunan sahaja. Keturunan bukan jaminan. Kan ada sekarang ni, mungkin kita biasa dengan istilah Ahlul Bait. Ahlul Bait, termasuk orang Syiah pun mengaku dia Ahlul Bait juga. Keturunan Nabi SAW. Of course, mungkin betul. Dan tidak pelik kalau ada kebenarannya. Sebab keturunan daripada Nabi SAW, kalau daripada jalan Sayyidina Ali, daripada jalan Fatimah dan seumpamanya, memang keturunan Nabi SAW. Tetapi ia bukan justification bahawa ia adalah maksum, tidak berlaku kesilapan, tidak berlaku kekurangan. Kalau betul-betul lah, kita boleh sokong dan kita boleh untuk menerima pandangan-pandangan ataupun seumpamanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka sekaligus ia menjawab kenapa hadis ini walaupun daripada Abu Sufyan, maka ia masih lagi ada nilai yang tinggi. Apatah lagi kalau kita turuti nanti perbahasan hadis ni menceritakan peristiwa Abu Sufyan. Memang pada waktu ini Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Sebab dia bertemu dengan Heraklius ni, Herakla ni, Abu Sufyan jumpa ketika mana telah berlaku apa yang disebut di sini. Kita baca kat sini, fil muddah, fil muddah, dalam page yang ke-9 tu, matan yang asal fil muddah, line yang ke-4. Fil muddah adalah rujukan kepada peristiwa ini berlaku ketika mana berlaku perjanjian Hudaibiyah. Maknanya dalam tempoh. Fil muddah, dalam tempoh. Tempoh merujuk kepada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Sebahagian ulama menyatakan bahawa perjanjian Hudaibiyah ini dipersetujui untuk melakukan the so-called gencatan senjata lah. Senang cerita bahasa kita hari ini, gencatan senjata, perjanjian antara orang-orang musyrikin dengan Nabi Muhammad SAW. Musyrikin Mekah diwakili oleh Suhail bin Amr, manakala daripada kalangan rombongan Nabi SAW, Nabi dan yang menulis, dengan sebab Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang ummi, maka penulisnya adalah Sayyidina Ali. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, signifikannya perjanjian Hudaibiyah disebut bahawa gencatan senjata tersebut adalah selama, ada yang menyebut 3 tahun, ada yang menyebut sebenarnya 10 tahun. Dipersetujui bersama bahawa musyrikin dan juga mereka yang bersama dengan musyrikin tidak akan menyerang umat Islam, dan begitulah sebaliknya, Islam pun tidak akan menyerang musyrikin Mekah ataupun sekutu-sekutunya. Termasuklah kepada suatu syarat, condition di dalam perjanjian ini, di mana sebahagian daripada sahabat berasa macam tak fair, iaitu pada condition yang menyatakan bahawa kalau sekiranya ada orang musyrikin yang tiba-tiba lari untuk bersama dengan orang Islam, maka perlu untuk dikembalikan kepada musyrikin Mekah. Maknanya mungkin dia masuk Islam ke, ataupun dia nak bersama dengan Nabi SAW di Madinah, kena kembalikan. Manakala kalau sebaliknya adalah, maknanya kalau ada orang di Madinah yang bersama dengan Nabi SAW dan kemudian lari kepada orang Mekah, maka condition tersebut menyatakan tidak perlu untuk dikembalikan. Maka sebahagian daripada para sahabat, secara literal je pun kita nampak bahawa macam tak fair.
tapi ada hikmah yang terkandung di dalamnya, di mana tanpa disedari bagaimana mereka yang lari ataupun masuk Islam bersama dengan orang Madinah ini, bacaan umum kita akan melihat bahawa dia mungkin akan dizalimi, kena kembali balik, akan diseksa dan seumpamanya. Tetapi orang yang seumpama ini akhirnya terbukti mereka menimbulkan masalah pula kepada musyrikin, dengan sebab dia dah Islam dah. Dia dah Islam dan dia cuma menimbulkan keadaan-keadaan yang kurang menyelesakan dan menyusahkan orang musyrikin sendiri. Maka akhirnya barulah para sahabat melihat hikmah besar daripada persetujuan yang berkenaan, yang asasnya adalah untuk memastikan berlakunya gencatan senjata yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan sedia maklum bahawa Muslim adalah mereka yang sangat menjaga janjinya, walaupun dengan orang bukan Islam, walaupun dengan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah terkenal dengan kejahatannya, kezaliman, kekejamannya. Tapi Islam, bila berlaku perjanjian, bila berlaku persetujuan, bila berlaku persetiaan, maka Islam sangat committed dengan janji. Ini yang disebut dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tanpa pengecualian. Sama ada perjanjian sama Muslim, sama ada perjanjian dengan bukan Islam, ia perlu untuk dipatuhi. Kalau katakan perjanjian itu adalah untuk bagi royalty kepada negeri Sarawak, for example, dengan peratus yang tertentu, kena bagi. Apatah lagi kepada negeri Terengganu dan Kelantan, kena bagi. Ini adalah perjanjian, dan ini yang perlu untuk dijaga. Bagi Muslim sangat setia dengan perjanjian, maka mereka tak risau akan berlakunya breach of contract ataupun breach of perjanjian Hudaibiyah ini, yang akhirnya bagaimana mereka yang bersama dengan, dia bukan orang musyrikin juga, tetapi kelompok yang bersekutu dengan musyrikin, diringkaskan cerita, telah menyerang kabilah yang bersekutu dengan Nabi SAW, yang menyebabkan berlakunya pencabulan perjanjian. Bila berlaku pencabulan perjanjian ini, maka Nabi SAW memutuskan bersama dengan tentera-tentera muslimin untuk mengajar ataupun mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap orang-orang musyrikin ataupun sekutu-sekutunya yang telah mencabul perjanjian sehingga berlaku peristiwa Fathu Makkah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, jadi hadis ini ataupun kisah yang panjang ini berlaku ketika mana dalam tempoh perjanjian Hudaibiyah, yang dirakamkan perjanjian Hudaibiyah ini sekira-kira sekitar tahun ke-6 Hijrah. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya kira cukup sekadar tu dari dekat pukul 9 ni. InsyaAllah kita akan baca seterusnya. Tadi kita berhenti dekat Ilya, tapi dia ada huraian yang panjang lebar juga. Cukup kita berhenti sampai ke perjanjian Hudaibiyah ini, dan kita akan tengok bagaimana hadis ini diangkat dengan suatu penghormatan, dengan penceritaan daripada Abu Sufyan. Dan kita akan tengok bagaimana antara aspek-aspek yang mulia pada orang-orang walaupun musyrikin Mekah ini, termasuklah menghormati perjanjian. Begitu juga dengan saya sebut tadi, sekutu dia yang mencabul perjanjian. Musyrikin Mekah tidak lagi secara terang-terangan melakukan pencabulan perjanjian. Begitu juga dengan beberapa sifat-sifat yang lain kita akan tengok berkenaan pendustaan, menjaga janji, menghormati janji dan seumpamanya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita bersama, insya-Allah, untuk kita cuba, maknanya di peringkat kita ni, di peringkat masjid, kita usahakan untuk ada pengajian Sahih Bukhari. Mungkin ada tempat lain, Masjid Muttaqin ke mungkin contohnya, ataupun surau di sekitar kita ada pengajian Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan seumpamanya. Boleh ambil peluang untuk kita bersama-sama mendalami hadis Nabi SAW. Ialah nak berdepan dengan orang macam Kasim Ahmad, bukan setakat Kasim Ahmad, Kasim Selamat dan seumpamanya pun, kita perlu ada persediaan penguasaan hadis yang sewajarnya, barulah kita boleh berhujah. Bukan setakat tindakan kita bersifat
reaction reaktif. Kita tak nak tindakan-tindakan reaktif, sembelih ayam, siram darah apa semua tu ni tidak membantu memenangkan Islam. Malah sebaliknya mempalitkan gambaran-gambaran yang tidak sewajarnya kepada agama Islam yang sepatutnya sangat murni, sangat toleran dan bertindak tegas pada tempatnya. Tidak bertindak mengikut hawa nafsu ataupun tindakan-tindakan yang berupa emosi semata-mata. Moga-moga Allah memelihara kita dan menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa cuba mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa la muqattaran fi rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, suami isteri kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat handai kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan hati-hati kami ya Allah untuk menjadi pejuang agama-Mu ya Allah. Hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dengan Islam ya Allah. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mendalami ilmu-Mu ya Allah. Faqihkan kami terhadap hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dalamkan ilmu kami berkenaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dalamkan ilmu kami berkenaan Al-Quran ya Allah. Permudahkan kefahaman kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hidayah-Mu kepada mereka yang cuba untuk menentang-Mu dan juga menentang Rasul-Mu ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah, agar diberikan jalan kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan juga peringatan kepada mereka ya Allah yang cuba untuk menyelewengkan agama-Mu ya Allah, yang cuba untuk mempersendakan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah sebaik-baik pemberi pembalasan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang bakal menentukan segala-galanya ya Allah. Engkau yang maha mengetahui dan Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, satukan hati-hati kami ya Allah dengan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan ya Allah untuk mendalami ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kejayaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Permudahkan urusan kami ya Allah. Selamatkan seluruh ahli keluarga kami ya Allah daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada maksiat ya Allah. Jauhkan kami daripada kufur dan syirik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumidh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri dalam mengupas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saya mohon keampunan daripada Allah dan daripada tuan-tuan muslimin dan muslimat kalau ada kesilapan dan kekurangan. Moga-moga Allah mempertemukan kita dalam liqa ataupun pertemuan yang seterusnya untuk mendalami ilmu Allah insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayati wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr.